kalau ikutkan tajuknya masih lagi asas nombor. Okay, so kalau ikutkan minggu lepas kita dah tengok iaitu nilai tempat dan juga nilai digit bergaris. Okay, dan juga kita dah tengok penukaran asas. Video penukaran asas pun cikgu ada muat naik di dalam YouTube cikgu. Okay, supaya kamu boleh tengok sebenarnya. Okay, sebab dia ada skill. Ni penukaran asas. Okay, dia ada skill untuk kamu guna. Okay, untuk kamu jawab, untuk kamu tackle soalan penukaran asas ni sebenarnya. Cuma dalam kita punya presentation ni cikgu tak boleh lah nak tunjuk macam mana kan. Melainkan kamu boleh tengok daripada animation PowerPoint sahaja. Okay, tapi untuk YouTube tu dia lebih kepada penulisan dan kamu boleh tengok betul-betul. Okay, so penukaran asas kita dah selesai. Cuma untuk hari ni kita nak tengok operasi tambah dan tolak. Okay, dan juga akhir sekali kita akan tengok penyelesaian masalah yang melibatkan asas nombor. Okay, so dua tajuk kat sini. Cuma yang paling mustahak adalah tambah tolak lah. Okay, penyelesaian masalah ni kalau kamu dah mahir ketiga-tiga yang atas ni, insyaAllah penyelesaian masalah untuk asas nombor ni senang. Okay, so kita nak tengok kepada operasi tambah dan tolak. Jangan ditanya darab ataupun bahagi, memang tiada dalam silibus kamu. Okay, hanya fokus kepada tambah dan tolak melibatkan asas 1 sehingga asas 9. Okay, so asas 1 sehingga asas 9. Sedangkan sebelum ini, silibus yang sebelum, mereka hanya belajar tambah dan tolak asas 2 sahaja. So untuk kamu kali ini, kamu akan belajar tambah dan tolak bermula daripada asas 1. Okay, asas 1 tak ada. So asas 2 bermula daripada asas 2 sehingga asas 9. Okay, so untuk operasi tambah dan tolak, apakah yang akan kamu lakukan? Okay, kita akan buat pengiraan lah. Pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Okay, so kamu tengok baik-baik sebab tambah pada cikgu kalau kamu tanya secara personal ianya mudah. Okay, so apabila melibatkan tolak, dia melibatkan bila tolak kita kena pinjam. So biasalah bila melibatkan bentuk lazim, bila tolak dia kena pinjam. So pinjam itu yang kamu nak kena tengok baik-baik. Okay, so kalau ikutkan buku teks kamu akan berada di muka surat 45. Okay, kita terus melompat kepada muka surat 46 untuk contoh ni. Okay, so kalau kamu perlukan, mungkin ada yang tiada buku teks. Okay, sekiranya kamu perlukan link buku teks, so cikgu akan kongsikan di ruangan chat. Okay, bolehlah kamu semak, bolehlah kamu klik. Okay, so cikgu dah masukkan link buku teks. So muka suratnya adalah 15. Okay, muka surat 15. Okay, so apa yang kita nak tengok hari ni adalah berkenaan dengan, salah. Okay, berkenaan dengan bentuk lazim. Okey, untuk operasi tambah. Okey, cikgu ambil contoh salah satu soalan lah. Okey, sebab di contoh 10 kamu tu ada A, B dan C. So, cikgu ambil contoh A dahulu. Okey, ini adalah operasi tambah yang melibatkan asas 2. Okey, so melibatkan asas 2. Kamu ada dua cara untuk menjawab soalan tambah maupun tolak. Iaitu menggunakan bentuk lazim. So, ini namanya bentuk lazim. Ataupun kamu kita akan tengok sekejap lagi ataupun iaitu penukaran asas. Okey. So kamu tengok dahulu bentuk lazim dia macam mana. So bentuk lazim pastikan kedua-dua nombor, asas nombor yang kamu nak tambah ni samalah. Okey, kalau satu asas 2, satu asas 3 kita tak boleh tambah. Okey, seharusnya dua-dua soalan itu adalah asas yang sama. So contoh dekat sini ianya adalah 110 asas 2 tambah dengan 111 asas 2. So ini adalah bentuk lazim. Okay, so ini adalah bentuk lazim. So apa yang kita akan buat? Susun macam biasa, bentuk lazim kamu belah belajar daripada sekolah rendah lagi bentuknya. Okay, so sediakanlah jawapan kamu asas 2 dekat sini. So kita nak buat proses tambah. Okay, so kosong tambah dengan 1, ianya tak adalah pelik sangat. Okay, seharusnya kosong tambah 1, 1 lah jawapan dia. Okay, tiada apa yang pelik dekat situ. Cuma dekat sini, kamu ada 1 tambah 1. Okay, so kalau ikutkan 1 tambah 1, nilai dia adalah 2. Okay, 2 yang kamu sebut itu
Sepatutnya dalam asas 10 lah. Sebenarnya kalau kamu tambah 1 tambah 1, kamu cakap 2 jawapan dekat bawah ni. So 2 itu sebenarnya dalam asas 10. Okey, kamu tidak boleh tulis 2 di bawah ini secara terus kerana angka 2 di dalam asas 2 tidak wujud. Okey, so cikgu ulang balik. 1 tambah 1, kalau kamu kata jawapan 2 memang betul. 1 tambah 1 memang 2. Tapi kamu seharusnya tidak terus boleh tulis nombor 2 kerana angka 2, okey, jangan bandingkan dengan ni. Ini nombor asas. So angka 2 di dalam asas 2 tidak wujud. Melainkan asas 2 hanya wujud nombor sifar dan nombor 1. So apa yang kamu kena buat, 1 tambah 1 ialah 2. Okay, so 2 yang kamu masukkan dekat sini adalah 2 dalam asas 10. So kamu tengok table ni. So table ni kalau ikutkan tak perlu hafal. Okay, kenapa tak perlu hafal? Sebab kamu dah belajar penukaran asas. So asas 10 nak dijadikan kepada asas yang lain. Asas 10 nak dijadikan kepada asas yang lain adalah proses bahagi. Okay, so bermaksud kamu kata 1 tambah 1 ialah 2. 2 itu sebenarnya dalam asas 10. Dan dia dikenali sebagai 1-0 di dalam asas 2. Okay, so seharusnya kamu akan tulis kosong di bawah ini. Nampak tak? So seharusnya jawapan kamu 1-0. So kosong duduk di bawah, 1 akan naik ke atas. Okay. So kalau tak faham boleh tanya. So cikgu cuba rentak perlahan sebab kamu dah biasa dengan bentuk lazim, proses tambah, proses tolak. Tapi melibatkan asas nombor ni dia agak kata luar biasa sedikit proses tambah dia. Okay, so 1 tambah 1 adalah 2. So 2 itu dalam asas 10. Nak ditukar kepada asas 2. So dia akan keluar sebagai 1-0. So 0 akan letak di bawah. 1 akan naik ke atas. Selesai untuk yang tu. So kalau ikutkan yang seterusnya, kalau ikutkan nilai kamu adalah 3 lah ni. 1 tambah 1 tambah 1. Nilai dia 3. So 3 itu dalam asas 10. Juga dikenali sebagai 1-1 dalam asas 2. So apa yang akan kamu kena buat, so dia akan jadi macam tu. So 1-1. Okay, so 1 dekat sini, 1 ni sepatutnya naik ke atas. Tapi memandangkan dia sudah tidak ada nombor, so itu sahajalah jawapan kamu. Okay, so 1-1-1 asas 2 tambah 1-1-1 asas 2. Jawapannya adalah 1-1-0-1 asas 2. Okay, so kalau ikutkan nilai 1-1-0-1 asas 2 ni sebenarnya dalam asas 10 nilai dia berapa? So kamu kena buat operasi darab lah. Sebab daripada asas 2 nak ditukar kepada asas 10, operasinya darab. Okay, so kalau kamu rasa nak hafal benda ni, terpulang. Tapi kalau kamu hafal, sebelum ni cikgu galakkan budak cikgu hafal. Kerana sebelum ini mereka hanya melibatkan tambah dan juga tolak dalam asas 2. Okay, so mereka cukuplah hafal setakat 5 daripada 1 sampai 5. Okay, so 1 ni 1 asas 2, 2 ni 1-0 asas 2. Okay, sebab biasa tambah dan tolak dia tak lebih daripada nilai 5 lah. Cuma untuk kamu kali ni, kamu bukan hanya asas 2, kamu melibatkan tambah asas 3, tambah asas 4. So banyak benda yang kamu nak kena hafal. So cukuplah kamu tahu menukar asas, so dia boleh guna. Okay, so ada soalan untuk tambah? Rasa boleh faham untuk tambah? Bentuk lazim? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, so kita akan tengok cikgu dah kata, cikgu dah kata tadi kamu ada 2 cara untuk proses tambah iaitu bentuk lazim ataupun satu lagi cara iaitu penukaran asas. So penukaran asas ni bermaksud sebelum tu bentuk lazim ni kamu kira tambah terus je lah. Okay, bentuk lazim ni soalan kamu dah pastikan ianya asas yang sama. So kamu tambah je lah. Okay, bentuk lazim ni. Tak ada masalah sangat. Okay, so untuk penukaran asas, kamu dah dapat soalan dalam asas 2. Tapi kamu rasa nak tukar ke dalam asas 10. Okay, sebab apa-apa hal pun, kamu kena kembali kepada asas 10. Okay.
So apa-apa hal sebelum kamu buat proses pun asas 10 tu amat penting. So dapat soalan, kalau kamu rasa nak guna kaedah penukaran asas untuk proses tambah, so kamu tengoklah nilai kamu 110 asas 2, okay, sebenarnya dalam asas 10 ianya adalah 6. Okay, so dia macam tu. So macam mana kamu nak tahu asas 2 nak ditukar kepada asas 10? Proses darab lah. Okay, proses darab yang telah kamu belajar minggu lepas. Okay, so 110 asas 2 ialah 6. 111 asas 2 sebenarnya ianya adalah 7. Okay, so kalau ikutkan, barulah kamu buat proses tambah. Bermaksud ini sebenarnya nilai dia 6. So ini sebenarnya nilai dia 7. So 6 tambah 7 ianya adalah 13. So 13 ini dalam asas 10. Okay, so kalau ikutkan dia banyak kerja sikit berbanding dengan bentuk lazim. Bentuk lazim kamu hanya tambah sahaja terus. So penukaran asas kamu rasa nak tukar asas 10 dahulu, kemudian tambah, dapat jawapan dalam asas 10, so kamu akan tukar kepada asas 2 sebab soalan kamu dalam asas 2. Seharusnya jawapan dalam asas 2 lah. Okay, so kalau ikutkan boleh tengok muka surat 46 pun boleh ataupun boleh tengok dekat cikgu punya slide. Okay, so 13 ni dalam asas 10 kita nak tukar semula kepada asas 2. So kita akan bahagikan dengan 2 lah. Okay, sebab kita nak tukar kepada asas 2. So kalau kamu tekan kalkulator 13 bahagi 2, so nampak 13 bahagi 2 kamu akan dapat 6/5. Okay, 6/5. Perpuluhan 5 bermaksud dia ada baki lah. Apabila ada perpuluhan, cikgu dah cakap ianya akan ada baki. Okay, B ini adalah baki lah. Okay, 6/5 ataupun cikgu tekan simbol pecahan dalam kalkulator kamu, dia akan bagi jawapan 6/1/2. So kalau kamu tengok 6 ni sebenarnya adalah jawapan yang telah dibahagikan dekat sini 6. So 1 ini sebenarnya baki kamu. So 2 ini adalah pembahagi di luar. So 6/1/2. Samalah dengan jawapan dekat sini iaitu 6/1/2. Okay, so 6/1/2 mana dapat datangnya daripada simbol pecahan yang telah kamu tekan. Okay, setelah dapat puluhan, so tekan simbol pecahan dapat 6/1/2. So tulislah 6/1/2. 6 ini masih boleh dibahagi dengan 2 sebab dia masih lagi besar. So kita akan teruskan dengan proses bahagi. So 6 bahagi 2 kamu akan dapat nilai 3. Okay, 3 tanpa perpuluhan. Bermaksud baki kamu kosong. Okay, apabila kamu dapat nilai tanpa perpuluhan, bermaksud tak payah fikir banyak, baki kamu sebenarnya kosong. Okay, sebab itulah 3 dekat sini kita terus tulis 3. So baki terus kita boleh tulis kosong. Kamu nak tulis B baki pun boleh, nak tulis baki perkataan penuh pun boleh, ataupun dalam buku teks kamu dia just pakai dash. Okay, so bermaksud baki lah tu sama je. Okay, so kalau kamu tengok 3 masih lagi besar, masih boleh dibahagikan dengan 2. So kita teruskan dengan proses bahagi. So 3 bahagi 2. Okay, kamu akan dapat 1/5. Sekali lagi kita dapat nombor perpuluhan. Bermaksud kamu akan ada baki. Okay, baki kamu bukan kosong. 1/5 tekan simbol pecahan, kamu akan dapat 1/1/2. So kita akan tulis 1/1/2. Okay, bermaksud 1 yang ke atas ini adalah baki lah. Okay, so ini namanya pecahan wajar. Okay, pecahan wajar ataupun dia sebagai pecahan nombor bercampur kalau tak salah cikgu. Okay, so yang atas ini adalah baki. Okay, yang bawah ini adalah pembahagi. So yang ini adalah bahagi proses nilai dekat sini lah. Okay, 1/1/2. So 1 ini telah pun orang kata kecil berbanding dengan nombor 2 di tepi. So cukup kita berhenti setakat itu. So kita akan lukis anak panah daripada kiri ke kanan dan naik ke atas. So nilai jawapan kamu adalah 1/1/1 dalam asas 2. Okay. So kalau kamu tengok kalau kamu tanya cikgu bentuk lazim ataupun penukaran asas lebih orang kata complicated penukaran asas. Okay, sebab penukaran asas kamu melibatkan asas 10.
Okey, yang tadi pun bentuk lazim ada asas 10. Tapi yang kata tidaklah terlalu rumit. Okey, tidaklah terlalu rumit. Macam ni kamu dah melibatkan proses darab. 2 nak tukar pada asas 10 dah proses darab. Lepas tu dah dapat jawapan 13 nak kena bahagi. Okey, tapi still dapat jawapan yang sama. Cuma pilihan terletak di tangan kamu. Okey, so kalau berkesempatan cikgu akan ajar tambah dan tolak menggunakan kalkulator. Okey, so pastinya cikgu akan upload dalam YouTube lah. Sebab kalkulator kamu sebenarnya, okey, untuk yang cikgu pakailah 570 ms seperti mana yang dalam YouTube cikgu tunjuk tu. Okey, kalkulator cikgu 570 ms, asas nombor, okey, kalkulator kamu pun cikgu rasa semuanya ada. Okey, kalkulator kamu ada soalan berkaitan dengan asas 2, ada asas 6, ada asas 8 dan juga ada asas 10. So apabila melibatkan tambah dan juga tolak asas 3, asas 4, asas 5, kamu kena guna manual lah. Okey, manual maksudnya sama ada kamu nak guna bentuk lazim ataupun penukaran asas. Tapi bila melibatkan asas 2, okey, tambah asas 2, tambah asas 6, tambah asas 8, boleh guna kalkulator. Okey, boleh guna kalkulator. Okey, so untuk tambah itu sahaja sebenarnya. Okey, kamu ada 2 kaedah.